Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Nizam bin Muhammad Shah, pelajar tahun 2 Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Dengan nombor pelajar 172075000 akan membentangkan tugasan saya yang bertajuk Kegemilangan Madrasah Nizamiyah pada zaman Kesultanan Saljuk. Sejarah tertubuhnya Madrasah Nizamiyah. Dalam sejarah pendidikan Islam, Madrasah Nizamiyah merupakan madrasah yang paling masyhur di kalangan ahli sejarah dan di kalangan masyarakat Islam. Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizam Al-Mulk, atau nama sebenarnya ialah Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Ishaq Al-Tusi, yang merupakan seorang ketua wazir yang telah berkhidmat bagi dua orang Sultan Saljuk, iaitu Sultan Al-Aslan dan Sultan Malik Shah pada abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masihi. Secara tepatnya dirasmikan pada tahun 1067 Masihi. Sejarah berdirinya madrasah itu memiliki motif pendidikan dan juga memiliki motif atau kepentingan politik pada masa dinasti Saljuk. Pada saat itu, dinasti Buwai telah menguasai kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian telah dijatuhkan oleh dinasti Saljuk. Adapun cara yang paling berkesan dalam menundukkan dinasti Buwai adalah dengan cara melakukan propaganda tandingan. Salah satunya ialah melalui institusi pendidikan madrasah. Metod pendidikan di Madrasah Nizamiyah. Dalam proses pembelajaran, metod pendidikan atau pengajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk memupuk pengetahuan atau kefahaman dari guru kepada muridnya. Antara metod yang digunakan ialah: pertama, metod lisan yang terdiri daripada aktiviti mencatat imla, ceramah as-sama, bacaan, qiraah dan diskusi. Metod imla adalah metod untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman kerana pelajar mempunyai catatan. Jika daya ingat pelajar tidak kuat, maka catatan boleh membantunya. Metod ceramah juga disebut sebagai metod as-sama, sebab dalam metod ceramah, guru membacakan bukunya atau menjelaskan isi buku dengan hafalan, sedangkan murid mendengarkannya. Pada saat tertentu, guru berhentikan kelas untuk memberi kesempatan kepada pelajar untuk menulis dan bertanya. Metod qiraah atau membaca biasa digunakan untuk belajar membaca, manakala diskusi banyak digunakan dalam pengajaran ilmu-ilmu yang bersifat falsafah dan fiqh. Kedua, metod hafalan pula merupakan cara yang sangat ditekankan dalam pendidikan Islam, kerana seseorang pelajar akan dapat menggambarkan pelajaran yang dihafalnya, lalu dapat diaplikasikan dengan baik melalui diskusi atau perdebatan, seperti mematahkan hujah lawan atau memunculkan suatu yang baru ketika dalam perdebatan atau diskusi. Yang ketiga, metod penulisan. Metod ini perlu untuk menyalin karya-karya ulama, kerana pada saat itu tidak terdapatnya mesin percetakan. Namun, dalam penyalinan buku-buku, para pelajar akan dapat memahami sedikit daripada ilmu tersebut secara tidak langsung, sehingga tingkatnya penguasaan ilmu seseorang semakin meningkat dan akhirnya menimbulkan sistem ta'liqah ataupun keterkaitan dengan karya-karya para ulama. Antara pilihan subjek yang disediakan di Madrasah Nizamiyah terdiri daripada dua bidang, iaitu yang pertama yang bersifat wajib seperti subjek Al-Quran, fiqh solat, doa, asas ilmu nahwu, bahasa Arab dan ilmu menulis dan membaca. Manakala yang kedua pula ialah bersifat ikhtiari ataupun pilihan. Antara subjeknya ialah subjek mengira, semua ilmu nahwu dan Arab dengan lebih mendalam, syair-syair dan riwayat atau sejarah Arab. Sebagai sebuah madrasah yang didirikan hasil daripada polisi kerajaan dalam membanteras ideologi Syiah daripada kerajaan Fatimiyah dan Buwaihi, maka
terdapat beberapa hal yang menjadi penanda aras sebagai perkembangan kepada kemajuan Madrasah Nizamiyah, sistem pendidikan Islam pada zaman Kesultanan Seljuk. Antaranya ialah yang pertama, Madrasah Nizamiyah sebagai institusi pendidikan Islam telah dijadikan sebagai medium dalam menghidupkan mazhab Sunni, terutamanya aliran fiqh Syafi'iyah dan juga aliran Asy'ariyah. Yang kedua, Madrasah Nizamiyah sebagai institusi pendidikan Islam telah dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam seperti ilmu fiqh, Al-Quran dan tafsir, hadis dan ulum hadis, nahwu, sharaf, bahasa Arab dan kesusastraan. Ketiga, Madrasah Nizamiyah sebagai institusi pendidikan Islam juga telah dijadikan sebagai benteng pemikiran untuk mempertahankan kekuasaan Seljuk dan pertembungan aliran fahaman, sehingga telah banyak madrasah Nizamiyah didirikan di pelbagai kota seperti kota Balkh, Nisabur, Isfahan, Mosul, Basrah dan Tabaristan. Yang keempat, Nizam Al-Mulk yang telah terkenal sebagai pengelola kepada tertubuhnya Madrasah Nizamiyah telah menunjukkan kesungguhannya dalam menyelia Madrasah Nizamiyah. Walaupun beliau merupakan orang paling penting dalam kerajaan Seljuk selepas para sultan. Hal ini dapat dilihat apabila beliau selalu menyisihkan waktunya untuk memantau secara langsung proses pendidikan di Madrasah Nizamiyah dengan mengadakan beberapa kunjungan ke Madrasah Nizamiyah di pelbagai cawangan. Beliau juga selalu melibatkan diri dalam menyemak kuliah-kuliah yang diberikan oleh para ilmuwan dan kadang-kadang juga terlibat dalam memberikan sumbangan pemikiran di depan para pelajar di madrasah tersebut. Yang kelima, bantuan yang disediakan oleh kerajaan Seljuk juga cukup besar dalam mendirikan institusi tersebut dan menyediakan dengan pelbagai infrastruktur, termasuklah dana untuk kebajikan para pengajar dan pelajar seperti skim pencen dan beasiswa pelajaran untuk menuntut di madrasah tersebut. Yang keenam, penubuhan Madrasah Nizamiyah telah mendapat sokongan yang padu daripada pelbagai pihak seperti para pemerintah, para ulama dan segenap lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahawa penubuhan madrasah ini merupakan keinginan bersama. Hal ini juga telah menggambarkan keadaan sosial masyarakat ketika itu yang sangat mementingkan ilmu dan kesejahteraan akidahnya. Sebagai kesimpulan, kewujudan Madrasah Nizamiyah pada awalnya memiliki sejarah yang panjang selama perjalanan peradaban Islam dan telah menyumbang kepada lahirnya tradisi intelektual Islam. Ia merupakan transformasi institusi pendidikan Islam pada sebelumnya seperti kutab, masjid, istana para sultan atau khalifah atau para ghabanah dan sebagainya.